Salam keluarga Malaysia kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Detik-detik mendebarkan kereta dan pejalan kaki mengelak daripada letupan besar di Dnipro telah dirakam dalam video dashcam pada Isnin semasa hari serangan sengit Rusia di bandar-bandar sekitar Ukraine. Kamera yang dipasang pada tingkap hadapan kenderaan itu menunjukkan kepulan asap besar yang naik ke kaki langit menyebabkan lalu lintas terhenti sebelum letupan berapi menyebabkan serpihan berterbangan mengenai kereta. Reuters mengesahkan lokasi video menggunakan tanda lokasi yang disertakan pada video dashcam yang tersebar dalam internet yang bertepatan dengan paparan jalan peta Google di Jalan Kalinova di Dnipro. Rusia menghujani bandar-bandar sekitar Ukraine dengan serangan peluru berpandu pada hari Isnin yang sibuk dalam apa yang dipanggil Amerika Syarikat sebagai serangan ngeri yang membunuh orang awam dan memusnahkan infrastruktur awam sejak bermulanya konflik Rusia dan Ukraine. Ibu kota Ukraine, Kiev bersama Lviv, Ternopil dan Zhytomyr di barat Ukraine turut menjadi sasaran serangan itu. Ribuan penyelamat dan penduduk berdepan sangat sukar dengan 56 orang lagi masih hilang selepas sebuah bandar di Venezuela dilanda limpahan lumpur tebal yang turut mengorbankan puluhan mangsa. Perkiraan terbaru menunjukkan seramai 43 mayat ditemui selepas bencana melanda Las Tahirias, sebuah bandar dengan kira-kira 50,000 orang di pergunungan kira-kira 50 km dari ibu negara Caracas Sabtu lalu. Presiden Nicolas Maduro pada Selasa berkata jumlah korban bencana alam terburuk Venezuela dalam beberapa dekad itu mungkin mencecah 100 orang. Hujan lebat luar biasa menyebabkan air sebatang sungai besar dan beberapa anak sungai melimpah mengakibatkan banjir lumpur, hanyutkan kereta, rumah, perniagaan dan tiang telefon serta menumbangkan pokok-pokok besar. Ini bukan lagi Las Tahirias, ini adalah bencana, kata suri rumah Maria Romero, 60 tahun, yang terpaksa berpaut pada sebatang pokok tersangkut antara dua dinding untuk mengelak dihanyutkan arus. Romero dan 6 ahli keluarga berada di tempat perlindungan sementara di sebuah sekolah rendah yang terselamat daripada banjir, namun dia kehilangan segala-galanya dan seperti ratusan orang lain tidak pasti mengenai masa depannya. Pencarian mangsa yang hilang diteruskan dengan kaki tangan kecemasan menggunakan beliung, penyodok dan gergaji rantai untuk menerobos lumpur yang bertambah keras kini meliputi hampir keseluruhan bandar itu. Tentera juga menjatuhkan bungkusan makanan dan air dengan payung terjun dari helikopter di kawasan terpencil ketika pembersihan besar-besaran sedang dijalankan untuk mengalihkan pokok, batu, kereta, lampu jalan dan tiang elektrik yang tertimbus antara lapisan lumpur tebal di jalan raya. Kini bekalan air dan elektrik sudah dipulihkan sebahagiannya. Venezuela sebelum ini kerap dilanda ribut bermusim, tetapi kali ini adalah yang paling teruk setakat tahun ini berikutan hujan lebat yang meragut puluhan nyawa sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Menurut Rodriguez, sebanyak 317 rumah musnah dan 757 lagi rosak akibat banjir lumpur. Kereta terbang berkuasa hybrid atau Electric eVTOL Xpeng X2 membuat penerbangan awam pertamanya pada Isnin di Dubai, menandakan era baharu pengangkutan moden dan pintar. Para tetamu dan wartawan beratur untuk melihat kenderaan baharu itu dan menonton penerbangan ujian bersejarah selama 90 minit itu yang disifatkan oleh pengeluarnya sebagai permulaan penting untuk kereta terbang generasi akan datang. So we are now in the researching process. We are
we are make the step by step to the international market. And first, we select Dubai City because Dubai is the most innovation cities in the world, and this is our first public flight globally, and this is our first step to the international. Dengan pelepasan karbon dioksida sifar, dua tempat duduk futuristik adalah generasi terbaru kereta terbang untuk pengeluar kenderaan elektrik China dan dilengkapi dengan sistem kawalan penerbangan pintar serta keupayaan penerbangan autonomi. Percubaan ini sangat penting. Syarikat China XPeng yang bernilai lebih daripada $20 bilion merupakan salah satu pengeluar kenderaan elektrik terbesar di China dan perintis dalam pengeluaran kereta terbang, kata pengarah eksekutif Pejabat Antarabangsa di Dubai, Chamber Perdagangan dan Perindustrian Omar Abdul Aziz Al-Kram. X2 merupakan kereta terbang generasi kelima yang dihasilkan oleh XPeng Aerot yang direka khusus untuk perjalanan bandar dengan altitud rendah seperti bersiar-siar serta sebagai pengangkutan perubatan. Syarikat China itu turut menyatakan pihaknya bakal mengumumkan perkembangan terkini sebagai model generasi ke-6-nya yang boleh digunakan untuk pemanduan di jalan raya dan penerbangan pada acara XPeng Tech Day 24 Oktober nanti. Presiden Vladimir Putin pada Ahad mendakwa letupan di jambatan Crimea berpunca daripada serangan pengganas yang bertujuan memusnahkan infrastruktur awam penting di Rusia. Beliau berkata demikian ketika bertemu pengerusi Jawatan Kuasa Penyiasatan Rusia Alexander Bastrykin. Bastrykin turut mengesahkan dakwaan Putin itu sambil berkata rakyat Rusia dan negara asing turut terlibat dalam insiden itu. Lapor Xinhua, kami juga telah mengenal pasti dalangnya dengan bantuan ejen FSB atau Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Rusia. Katanya, pada Sabtu sebuah truk meletup di jambatan Crimea hingga menyebabkan 7 tangki minyak kereta api terbakar. 3 orang terbunuh dalam kejadian itu, manakala sebahagian struktur jambatan turut runtuh. Dalam perkembangan terkini pada Rabu, Rusia menahan 8 suspek berhubung insiden letupan jambatan yang menghubungkan Crimea dengan Rusia. Perkara itu dimaklumkan oleh Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Rusia atau FSB dalam satu kenyataan. Menurut FSB, suspek itu terdiri daripada 5 warga Rusia dan 3 warga Ukraine dan Armenia tanpa memberikan butiran lanjut. Bahan letupan itu disembunyikan dalam 22 gulungan filem plastik seberat 22,770 kg. Menurut FSB, gulungan itu ditinggalkan di dalam sebuah bot dari pelabuhan Odessa ke Bulgaria pada Ogos lalu. Ia kemudian melalui pelabuhan Poti di Georgia, kemudian dihantar melalui darat ke Armenia sebelum tiba menerusi jalan darat di Rusia. Jelas FSB, sebuah truk dengan plat lesen Georgia yang membawa muatan bahan letupan itu memasuki Rusia pada 4 Oktober lalu. Truk itu kemudian sampai ke wilayah Krasnodar pada 6 Oktober. 2 hari sebelum kejadian letupan. FSB mendakwa serangan itu dilakukan oleh Perkhidmatan Rahsia Ukraine dengan ejen Kiev menyelaras pergerakan bahan letupan itu. Amerika Syarikat dan Filipina pada Khamis mengadakan latihan ketenteraan menyerang pantai berhampiran bongkah berbatu yang dipertikaikan di Laut Cina Selatan sebagai sebahagian daripada latihan ketenteraan bersama membabitkan lebih 3,500 tentera. Ia adalah latihan tahunan pertama tentera laut yang diadakan di bawah pentadbiran Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selepas beliau menyatakan sokongan padu terhadap pakatan yang sudah berdekad lama itu selepas hubungan tidak menggalakkan di bawah pendahulunya Rodrigo Duterte. Duterte sebelum ini mengancam untuk membatalkan latihan dan perjanjian ketenteraan utama dengan Amerika Syarikat ketika beliau beralih kepada China. Bagaimanapun, Marcos Jr. memaklumkan kepada Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ketika pertemuan di New York bulan lalu yang beliau menghargai peranan Amerika dalam mengekalkan keamanan wilayahnya. Beijing menuntut kedaulatan ke atas hampir keseluruhan laut sementara Filipina
Vietnam, Malaysia dan Brunei mempunyai tuntutan bertindih ke atas sebahagian daripadanya. China mengabaikan keputusan Mahkamah Antarabangsa bahawa tuntutannya tidak mempunyai asas undang-undang dan secara agresif menegaskan pendiriannya. Negara itu turut membina pulau buatan serta mengerahkan ratusan pengawal pantai dan kapal Malaysia Maritim untuk menjelajah perairan strategik terumbu yang berkerumun dan mengganggu nelayan dan bot lain. Latihan ketenteraan Kamandak, iaitu singkatan Filipina untuk Kerjasama Pahlawan Laut, bermula minggu lalu dan diadakan di seluruh pulau utama negara itu sehingga Jumaat. Pemimpin Rusia, Turki, Qatar dan negara-negara Asia yang lain bertemu pada Khamis di Astana untuk sidang kemuncak persidangan interaksi dan membina keyakinan di Asia atau CICA. Presiden Rusia, Vladimir Putin, turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di luar sidang kemuncak itu. Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта. الأصدقاء الروس قدموا دعم كبير لقطر خاصة من ناحية التنظيم. Jurucakap Kremlin berkata, Presiden Turki mungkin akan menimbulkan idea untuk keamanan di Ukraine dalam perbincangan dengan rakan sejawatannya dari Rusia. Terdahulu Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Kazakhstan pada awal Khamis untuk menghadiri mesyuarat beberapa badan serantau. Putin dijadualkan menghadiri sidang kemuncak persidangan mengenai interaksi dan langkah membina keyakinan di Asia CICA pada Khamis bersama beberapa pemimpin Asia termasuk Tayyip Erdogan dari Turki. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.